Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak murid cikgu yang dikasihi sekalian? Cikgu harap kamu semua dalam keadaan baik sahaja. Jadi sebelum meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu harap terlebih dahulu kamu semua pelajar-pelajar bersiap sedia untuk meneruskan sesi pembelajaran. Pastikan yang mana belum makan terlebih dahulu. Pastikan kamu menyediakan peralatan yang bersesuaian, jaringan internet yang baik supaya tiada masalah yang tidak diingini semasa penerangan yang akan dilakukan oleh cikgu sebentar lagi. Okey, baiklah, kalau anak-anak murid cikgu semua dah bersedia, kita akan meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, khususnya untuk pelajar tingkatan 1, mata pelajaran Bahasa Melayu. Kita teruskan dengan sambungan yang semalam punya. Okey, hari ini kita teruskan dengan kemahiran 3.0, iaitu menulis. Jadi hari ini kemahiran menulis sahaja. Menulis senang sahaja, kemahiran menulis. Okey, kita pergi kepada standard kandungan dan standard pembelajaran. Okey, ini adalah standard kandungan dan standard pembelajaran kita pada hari ini. SK ataupun SP, akronim singkatan daripada standard kandungan dan standard pembelajaran. Kalau cikgu, kadang-kadang cikgu guna singkatan SK. Jadi kamu kena tahulah SK ni adalah akronim kepada standard kandungan, manakala SP adalah standard pembelajaran. Jadi untuk SK 3.6, menulis untuk mengolah maklumat bagi menghasilkan pelbagai bentuk penulisan dan grafik. Manakala SP pula 3.6.1, iaitu menulis untuk mengolah maklumat daripada bahan grafik kepada bentuk prosa, bentuk puisi dan bentuk ilustrasi dengan menggunakan bahasa yang betul dan tafsiran yang tepat. Okey, jelas ya? Okey, kemudian kita pergi kepada objektif pembelajaran. Kamu fokus yang ni pun dah tak apa dah. Jadi pada akhir PDPR kita pada hari ini, kamu semua murid-murid akan dapat dua perkara ni lah. Dua perkara. Jadi yang pertama, murid-murid akan dapat, yang pertama sekali, murid-murid akan dapat mengenal pasti atau dapat kenal pasti kata adjektif berdasarkan bahan. Nanti kita akan tengok bahan rujukan kita. Nanti murid-murid dapat menyatakan, mengenal pasti kata adjektif yang terdapat dalam bahan yang disediakan. Itu yang pertama, senang saja. Kemudian yang kedua ni adalah akan menguji kamu untuk kemahiran menulis lah. Menghasilkan perenggan cerita. Menghasilkan perenggan cerita dengan menggunakan kata adjektif. Ada dua perkara kat sini. Pada akhir pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid dapat menghasilkan dua benda ni lah. Ya? Okey, jelas kat situ ya. Okey, baiklah, kita pergi kepada bahan rujukan kita. Okey, bahan rujukan kita seperti biasa. Belah kanan ni abaikan dulu, kita fokus kepada belah kiri. Kita tengok rujukan kita seperti biasa, buku teks, muka surat 174 ya. Kita besarkan sikit. Okey, fokus kat belah sini dulu. Fokus sini dulu. Okey, jadi tajuk kecil, warkah dari rantau. Warkah dari rantau. Warkah ni merujuk kepada pengkhabaran ataupun makluman daripada rantau ni di luar daripada kawasan.
Okey, itu maksud warkah dari rantau. Kemudian kita tengok kat sini ada bahan yang disediakan ni berbentuk perbualan, dialog antara, kat sini kita tengok Amiza dan ibu. Ada dua orang watak. Tengok ke atas ni. Ke atas ni adalah penerangan dia. Okey, jadi watak ada dua, ibu dan Amiza. Ibu ni adalah seorang ibu tunggal. Apa dia maksud ibu tunggal kat sini? Ibu tunggal yang telah kematian suami. Okey, Amiza anak perempuan ibu yang tahu membaca tulisan Jawi. Amiza ni anak kepada ibulah, anak ibu yang dia boleh membaca tulisan Jawi. Okey, kemudian masa dia bagi tahu masa waktu siang. Kemudian tempat pula ruang tamu yang sederhana di kampung. Ini keterangan berkaitan dengan perbualan ni lah, perbualan antara Amiza dengan ibu. Okey, kita teruskan lagi. Tengok. Okey. Tengok ada penerangan dia. Sebelum kita memulakan sesi perbualan antara Amiza dengan ibu, ada penerangan. Okey, kita tengok ibu yang memakai baju kurung Johor. Ibu yang memakai baju kurung Johor dan berkain batik merah sedang membelek-belek sepucuk surat bertulisan Jawi yang baru diterima. Okey. Kemudian muncul Amiza di tangga kanan pentas selepas dipanggil oleh ibunya. Okey, itu kita punya situasi dia lah. Yang mana ibu dia memakai baju kurung Johor dan berkain batik merah. Ibu dia sedang membelek-belek sepucuk surat yang bertulisan Jawi yang baru diterima. Kemudian muncul Amiza. Amiza ni anak kepada ibulah. Di tangga kanan pentas selepas dipanggil oleh ibunya. Okey, boleh jelas kat situ penerangan sebelum kita meneruskan sesi perbualan antara Amiza dengan ibu. Okey, boleh nampak Okey. Okey, baiklah. Kita fokus yang pertama. Jadi hari ni cikgu akan cuba memegang dua watak lah. Watak Amiza dan watak ibu. Okey. Jadi cikgu harap kamu boleh bezakan lah, ya. Okey, cikgu akan bagi tahu. Okey, kita mulakan daripada yang pertama sekali, Amiza. Okey, Amiza, kenapakah ibu gembira? Dalam kurungan hairan. Siapakah yang datang tadi? Okey, Amiza dia menanyakan kepada ibunya, kenapa ibu rasa gembira? Dia hairan lah, siapa yang datang tadi? Ada dua pertanyaan daripada Amiza kepada ibu. Kemudian ibu pun menjawab, postman, sambil menunjukkan kertas putih yang telah dibuka itu. Surat daripada abang kamu di Madinah. Rindu ibu kepada abang kamu. Jadi jelas ibu dia kata yang datang tadi adalah postman. Kemudian dia menunjukkan surat kertas putih yang telah dibuka itu kepada Amiza. Rupanya postman dia hantar surat daripada abang Amiza yang berada di Madinah. Kemudian ibu menyatakan bahawa dia rindu kepada abang Amiza, anak dia lah yang berada di Madinah. Okey, jelas kat situ. Okey, seterusnya Amiza pun berkata, bertulisan Jawi lah ibu. Amboi, mahir betul abang menulis surat dalam tulisan Jawi. Tulisan abang pun nampak kemas. Lepas tu membelek-belek surat. Amiza sambil dia tengok surat tu, dia membelek-belek. Dia mengatakan bahawa tulisan Jawi yang abang tulis, cantik tulisan yang abangnya tulis. Surat yang ditulis dengan menggunakan tulisan Jawi. Tahu tulisan Jawi macam mana? Abata, itu tulisan Jawi. Okey, kemudian ibu pun berkata, itulah ibu ingin benar mengetahui isi surat itu. Ibu menarik surat itu pantas daripada tangan Amiza.
Kalau kita tengok, lepas tu ibu pun cuba baca ke hadapan bonda. Ibu cuba baca. Kemudian Amizah pun agak terkejut. Ibu boleh mengeja perkataan. Ibu kata tak pernah ke sekolah, tetapi ibu boleh kenal huruf. Terkejut Amizah anaknya. Dia kata ibu boleh mengeja perkataan, sedangkan ibu tak pernah pergi sekolah, tetapi boleh mengenal huruf. Kemudian ibu pun ketawa kecil. Ha macam tu. Ibu tahu mengeja sikit-sikit. Ibu tidak pergi ke sekolah. Ibu cuma belajar setelah ibu sudah dewasa. Lepas tu ada kurungan sedih. Zaman lampau susah bagi orang perempuan menuntut ilmu. Ibu sedih dengan situasi ini kerana ibu ada cita-cita mahu menjadi guru. Jadi ibu membuat penerangan kat sini. Dia kata dia bolehlah mengeja sikit-sikit. Masa zaman ibu tu, dia tak pergi sekolah. Dia cuma belajar mengeja Jawi ni masa dia sudah besar. Lepas tu ibu mengeluarkan hasrat. Dia sebenarnya bercita-cita nak jadi seorang guru. Sebab zaman dulu, masa zaman lampau ni zaman terdahulu. Zaman dulu susah untuk menuntut ilmu. Dia fokus kepada orang lelaki. Orang perempuan susah. Orang perempuan zaman dahulu dia lebih kepada tekankan berada di rumah, jaga anak, mendidik anak dekat rumah. Orang lelaki diberi peluang untuk mencari ilmu. Kemudian sambung Amizah, ibu, zaman sekarang tiada siapa boleh menghalang seseorang untuk maju. Kemudian dalam kurungan, ibu memandang jam di tiang rumah yang lambat setengah jam. Okey, Amizah kata, ibu, zaman sekarang ni tak ada siapa boleh halang kita. Kalau kita nak maju, kita boleh berusaha. Tak ada siapa boleh halang. Bergantung pada diri kita. Dalam masa yang sama, ibu memandang. Dia tengok jam berada di dinding rumah dia yang lambat setengah jam. Okey. Kemudian ibu pun kata, Amizah, cepatlah baca surat ini. Kemudian meletakkan surat itu di atas pangkuan Amizah. Tadi ibu kan dia ambil dia punya surat daripada Amizah. Kemudian dia bagi balik kat Amizah. Dia kata, Amizah, cepatlah baca surat ini. Dia letak atas pangkuan Amizah. Lekaslah baca Amizah. Amizah membaca surat itu. Okey, ni tengok apa yang Amizah baca. Kehadapan bonda dan adinda yang berada di kampung Seri Masing. Anak kanda doakan semoga bonda dan keluarga berada dalam keadaan sihat sejahtera. Anak kanda sihat. Buat pengetahuan bonda, anak kanda sedang menduduki peperiksaan. Jika tiada aral melintang, anak kanda akan pulang ke Malaysia pada bulan November. Berhenti membaca, ibu, abang nak balik ke Malaysia. Maksudnya ibu, syukurlah abang kamu akan pulang. Okey, itulah perbualan antara Amizah dengan ibu. Selesai antara perbualan Amizah dengan ibu. Okey, boleh? Okey, cikgu harap kamu boleh faham antara perbualan Amizah dengan ibu sebentar tadi. Jadi kita tengok aktiviti pertama kita adalah mengenal pasti kata adjektif. Mengenal pasti kata adjektif yang terdapat dalam bahan. Kita dah belajar sebelum ini kata adjektif. Kata adjektif ni sebagai selingan lah. Kita dah belajar sebenarnya sebelum ni. Kita dah belajar, kamu dah tahu adjektif ada berapa semua jenis. Ada sebelum tu maksud kata adjektif tu sendiri. Apa itu maksud kata adjektif? Dengan kata lain ataupun dengan ringkasnya, kata adjektif ni adalah kata sifat. Kata sifat. Kamu kena ingat, kata adjektif sifat sesuatu benda, suatu perkara. Dia ada pecahan dia, ada bahagian dia. Ada berapa? Ada 9. Tapi cikgu dah belajar kamu hari tu 5. 5 kata adjektif. Cikgu sebut ada 9 kata adjektif. Kata adjektif sifat atau keadaan. Kata adjektif warna, ukuran, bentuk, waktu, jarak, cara perasaan dan panca indera. Ada 9 jenis kata adjektif. Kemudian kamu perlu tahulah dia punya contoh-contoh kata adjektif. Kalau waktu macam mana, kalau bentuk macam mana, kalau cara macam mana, kalau warna, warna apa, keadaan macam mana, macam tu.
Okey, ni cikgu dah senaraikan kata adjektif daripada bahan. Yang pertama sekali kita tengok kata adjektif putih, iaitu kata adjektif warna. Tengok kertas putih. Kertas putih. Kemudian perasaan gembira. Perasaan gembira, rindu. Kemudian keadaan kemas. Kemudian masa pantas, bentuk kecil, sedih, perasaan lambat, masa, setengah jam masa, cepat masa, lekas, sihat, syukur, lampau. Okey, ni antara kata adjektif yang terdapat di dalam perbualan antara Amiza bersama dengan ibunya. Okey, jelas? Okey. Kalau ada lagi yang cikgu tertinggal, ni cikgu hanya ambil secara ringkasnya. Jadi kalau ada lagi yang tertinggal, kamu boleh senaraikan dekat bawah. Kamu boleh tulis dekat dalam buku tata bahasa. Salin kata adjektif yang terdapat dalam bahan warkah dari rantau ini dalam buku tata bahasa untuk kata adjektif ni. Okey, boleh? Okey, jadi kita teruskan dengan tugasan yang perlu dilakukan oleh kamu. Okey. Okey, baiklah, kita pergi kepada tugasan. Okey, tugasan ada 3 kat sini. Yang pertama sekali, murid perlu senaraikan kata adjektif yang terdapat dalam perbualan antara Amiza dan ibunya. Jadi kamu kena senaraikanlah kata adjektif yang terdapat tadi. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting sekali, kena bintang kat sini. Yang kedua membina satu perenggan cerita. Satu perenggan cerita yang menggunakan kata adjektif. Panjang patah perkataan mestilah melebihi 100 patah. Yang ni kamu kena bina satu perenggan sahaja, satu perenggan cerita dengan menggunakan kata adjektif. Dengan menggunakan kata adjektif tadilah. Kata adjektif warna, merah, biru, bentuk, masa, cara, panca indera. Jadi mesti menggunakan kata adjektif. Cerita apa sahaja. Cerita tak kisah cerita apa. Janji kamu menggunakan kata adjektif. Kamu boleh menggunakan cerita. Cerita yang berkaitan dengan Amiza dan ibunya. Berkaitan dengan Amiza dan ibunya. Kamu buat dalam bentuk penulisan. Kalau kamu tengok tadi dalam bentuk perbualan. Jadi sekarang ni kamu buat dalam bentuk penulisan. Dalam bentuk penulisan. Buat satu perenggan sahaja, tetapi menggunakan kata adjektif. Perlu ada kata adjektif. Boleh? Jelas cikgu harap kamu semua boleh faham, boleh lakukan tugasan yang cikgu beri pada hari ini. Kemudian hasil tugasan anda hendaklah dihantar dalam grup Telegram. Kamu ambil gambar, hantar kepada cikgu ya, untuk cikgu semak dan rekod sebagai tanda hadir kamu untuk kelas cikgu pada hari ini. Cikgu harap perkongsian cikgu pada hari ini sedikit sebanyak dapat meningkatkan kamu punya pengetahuan. Tentang bahasa Melayu, tentang berkaitan dengan kemahiran menulis, meningkatkan dari segi kemahiran menulis, dari segi kamu punya tulisan, dan kamu punya ejaan, ya, kamu punya idea dan macam lagi lah. Okey, itu sahaja daripada cikgu untuk kali ini. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Sekiranya ada apa-apa pertanyaan, kamu boleh komen dekat ruangan komen, atau boleh WhatsApp personal cikgu untuk mengajukan apa-apa pertanyaan. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.